وعلى آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pertemuan kita masih lagi dalam rumah baru yang insya-Allah kita akan cuba menjadikan ruang waktu kita yang menjadikan kelaziman adalah dengan meletakkan kepada perkara asas, iaitu mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita syukur pada Allah kerana pagi ini diberikan kelapangan masanya, kesihatannya dan diberikan afiah, kesempurnaan untuk kita sama-sama mengambil manfaat pada pagi ini untuk menyambung penutup kepada perbahasan dalam surah Az-Zalzalah, yang mana insya-Allah pagi ini sebagai pedoman hidup dan hukum hakam yang akan menyebabkan habislah surah yang seterusnya, yang insya-Allah akan masuk ke surah yang ke-100, iaitu surah Al-Adiyat, yang menceritakan tentang kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi saya harapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. Saya tak nampak mukanya semua. Kalau dekat masjid tu boleh nampaklah muka, yang muka tensionnya, yang muka masamnya, yang muka tak tahu dia kenapa tiba-tiba kat kelas kan. Jadi dia boleh nampak muka tu. Tapi pagi ni tak apalah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sihat walafiat semuanya insya-Allah. Baik, jajah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada pedoman hidup dan hukum hakam sebagai penutup perbahasan dalam surah Az-Zalzalah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Pedoman hidup dan hukum hakam. Ayat-ayat tersebut menunjukkan perkara-perkara berikut, iaitu ayat-ayat 1 hingga ayat yang ke-8 dalam surah Az-Zalzalah itu apa yang dibahaskan adalah berkenaan dengan ayat-ayat yang ingin letakkan sebagai khulasah. Yang pertama, antara petanda kiamat ialah berlakunya gempa bumi yang sangat dahsyat, keluar dari perut bumi segala isi kandungannya yang terpendam dan mayat-mayat manusia. Para ulama berkata ketika berlakunya tiupan sangkakala kali pertama, bumi bergegar lalu ia mengeluarkan segala khazanah yang terpendam. Apabila berlaku tiupan sangkakala kali kedua, bumi bergoncang lalu menghamburkan mayat-mayat yang kembali bernyawa bagaikan seorang ibu yang melahirkan anak yang hidup. Yang kedua, tidak syak lagi sewaktu berlakunya gegaran bumi dan letusan gunung-gunung berapi, manusia menjadi gemetar, takut dan tertanya-tanya, kenapakah bumi ini bergegar? Kenapakah ia mengeluarkan segala isi kandungannya? Ini adalah ungkapan yang lahir dari perasaan terkejut dan terpinga-pinga. Yang ketiga, berikutan dengan berlakunya gegaran yang maha dahsyat itu, bumi mendedahkan tentang kebaikan dan kejahatan yang dilakukan di atas permukaannya. Menurut Abul Muslim Al-Asfahani, maksud bumi bertutur di sini ialah pada hari itu setiap orang akan dapat kepastian tentang balasan amalannya, seolah-olah bumi yang memerihalkannya. Contohnya ialah seperti anda berkata, rumah ini memberitahu kita bahawa ia berpenghuni.
Begitulah dengan berlakunya kehancuran bumi akibat gegaran dahsyat memberitahu kita bahawa dunia sudah berakhir dan akhirat kini menjelang. Imam At-Tabari rahimahullahu berkata, bumi menceritakan pengkhabarannya melalui gegaran, gempa dan pengeluaran mayat-mayat. Jumhur ulama berpendapat bahawa Allah Subhanahu wa taala pada masa itu menjadikan bumi seperti haiwan yang berakal dan boleh bertutur, dan ia menjelaskan semua perkara yang dilakukan di atas persadanya. Ketika itu ia akan menjadi saksi terhadap orang yang taat dan terhadap orang yang derhaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal arda la tukhbira yaumal qiyamati bi kulli amalin 'alaiha. Sesungguhnya bumi akan menceritakan setiap amalan yang dilakukan di atasnya pada hari kiamat nanti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha pada ayat surah Az-Zalzalah. Jadi ajajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kupasan yang pertama, kupasan yang pertama, apa yang ingin dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini ataupun pada surah ini ialah tentang tandanya kiamat. Tanda kiamat itu yang berlaku dalam surah Az-Zalzalah adalah goncangan bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, iaitu pada apa yang berlakunya adalah setelah berlakunya kiamat. Maknanya goncangan bumi adalah peringkat yang terakhir untuk proses pertemuan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tiupan sangkakala pertama ataupun yang kedua, bagaimana goncangannya bumi pada waktu tersebut, kita mengharapkan bahawa kita adalah orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada fitnah yang sangat besar pada hari kiamat nanti insya-Allah. Kemudian katanya pengarang kitab, dalam keadaan ungkapan akan berlaku nanti pada manusia, yang ini yang berlaku di zaman kita, iaitu katanya pengarang kitab, waktu berlaku gegaran bumi, letusan gunung berapi, manusia pada waktu tersebut dia akan jadi gemetar dan takut, dan bahkan dia tertanya-tanya kenapa bumi ini bergegar. Maka pandangan para ulama, kita melihat hari ini, kita melihat hari ini, contoh. Dia tengah jalan kemudian sakit, ataupun dia duduk tengah mengaji, lutut dia sakit. Kemudian nak bangun krem kaki. Dia punya betis kejang tahap dewa. Kemudian malam tu dia bedal kambing dekat satu periuk. Kemudian dia minum teh yang tahap dewa manis ni. Macam-macam lah, senang kata lah. Doktor lagi tahulah kan. Kemudian dah berlaku musibah tu, dia siap tanya pula, ni kenapalah aku punya badan? Contoh. Nak katanya manusia punya fitrah, apa yang berlaku kepada diri dia, dia akan cari dulu matlamat orang lain dulu. Maknanya kalau contoh, kenapalah aku gemuk, engkau lah ni yang ajak aku makan. Contoh. Maknanya dia akan cari juga kawan-kawan dia yang memang menyebabkan sebenarnya dia sendiri yang merasakan salah pada waktu tersebut. Ini saya ambil contoh yang kebiasaan yang berlaku. Maka begitu juga akan perihal agama. Hari ini ketika mana Allah berikan sesuatu musibah, dia akan cari benda yang lain dulu sebelum dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hari ini musibah datang. Ketika mana COVID-19-nya, kemudian yang tak hentinya, gelombang yang ketiganya, yang tak sakit pun tiba-tiba diujikan dengan COVID atau seumpamanya. Maka yang dia akan cari itu semua tepi dulu. Dia tak balik kepada dirinya bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suasana hari ini juga kita melihat bagaimana manusia selagi mana tidak berlaku yang lebih besar daripada apa yang ada, maka mereka akan terus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Contohnya pada hari ini kita melihat bagaimana musibah dah berlaku, tetap manusia nak melakukan kemaksiatan. Kita tengok muzik-muziknya, anugerah-anugerahnya yang tetap berlaku. Kita tidak menafikan untuk manusia letakkan kegembiraan, silakan. Tetapi bagaimana orang yang menghadapi musibah dan melihat kepada sesuatu itu adalah peringatan Allah, tapi mereka tak nak balik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sahaja yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai peringatan untuk kita balik kepada Allah. Kaki kita tersadung pintu, lagi kalau jari yang hujung tu kan, dia punya tersadung kat katil tu, rasa katil tu yang nak dibuang.
Kalau dalam keadaan jalan, tangan kita tersadung pintu, pintu tu yang nak ditukarnya. Jadi nak katanya, apa yang berlaku, dia tak balikkan diri kita. Harta kita berkurangan. Kita lihat contoh, duit ada tapi asyik tak asyik habis, tak pernah cukup. Maka dia akan ceritakan pula kepada apa sesuatu yang dia telah melakukan pembaziran dia tak. Kerana sepatutnya dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat daripada surah Az-Zalzalah ini adalah Allah ceritakan nanti bila mana berlaku gegaran, manusia tetap tak balik pada Allah. Tetapi mereka sibuk dengan kenapa bergegar, dan mereka akan buat kajian atau seumpama. Jadi dalam hal ini nak dibawakan kepada kita je apa sahaja yang berlaku daripada Allah, maka dia kena balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada yang berlaku di muka bumi Allah melainkan semuanya atas izinnya Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan adalah untuk memberikan pengajaran dan peringatan untuk kita mengambil manfaat apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian pada bahagian yang seterusnya kata pengarang kitab, maka bumi ini maksudnya melakukan gegaran tadi itu, dan kemudian waktu itu bumi akan mendedahkan kebaikan ataupun kejahatan. Pada waktu tersebut pandangan ulama yang pertama Imam As-Suhani, beliau mengatakan bahawa kalau bumi bertutur itu maknanya bumi memberikan balasan, maknanya bumi yang akan menceritakan perihal lengkap apa yang telah dibuat. Hambali engkau semalam pergi sini, hambali engkau buat begini. Bumi akan jadikan saksi kepada apa saja yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan Imam At-Tabari pula, bagaimana bumi ini memberikan ataupun bertutur adalah melalui kepada gegaran, gempa dan pengeluaran mayat-mayat pada waktu tersebut. Baik, kalau diambil pandangan daripada tafsir Allahumma shalli ala Muhammad, Imam At-Tabari, tafsir Tabari, bagaimana bumi itu bertutur, dia akan buat satu perbahasan lah. Dia katakan maknanya seluruh makhluk ni dia akan bertutur, bercakap untuk bercakapnya atas perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW sebut, bila mana hadis itu cerita tentang rahmat kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Bila mana dikatakan langit nampak hamba Allah, dapat nikmat tapi tak nak bersyukur kepada Allah, tak nak beribadat. Kata langit apa? Ya Allah, izinkan untuk aku hempapkan kepada manusia yang tak nak bersyukur kepada engkau. Bumi datang kepada, bumi bercakap kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ni dapat nikmat tapi tak nak bersyukur dan beribadat, maka izinkan aku untuk hancurkan dia. Laut datang kepada, bercakap kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu dapat nikmat tapi mereka tak bersyukur kepada engkau, izinkan aku untuk tenggelamkan dia. Semua perkataan-perkataan tadi, maka para ulama mengatakan bahawa itulah cara tutur bahasa yang berlaku kepada makhluk selain daripada manusia dan juga binatang. Maknanya kalau berlaku gegaran, itulah bicaranya bumi pada kita. Kalau berlakunya tsunami contohnya, ataupun berlakunya kepada banjir, itulah bicaranya makhluk kepada kita. Cuma mereka tak boleh cakap kenapa mereka banjir, kenapa mereka gegar, kenapa mereka melakukan peti atau seumpamanya, melainkan itu adalah bicaranya Allah melalui bicaranya makhluk selain daripada manusia pada waktu tersebut. Nak menunjukkan apa Jah? Kalaulah bicara manusia itu akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia yang lainnya dan akan menyelamatkan kepada makhluk seluruhnya, nanti kita akan cerita satu side yang lain. Dan dikatakan lagi, bagaimana kehebatnya kalau makhluk yang lain bercakap, maknanya bertutur, memberikan respon kepada manusia, nak menunjukkan betapa dahsyatnya hidup manusia di atas muka bumi Allah, banyak melakukan kemaksiatan, na'udzubillah min dzalik. Sebab itu di dalam satu perbahasan para ulama, kita ni hidup selamat bukan sebab kita, sebab adanya wali-wali Allah yang Allah dah siapkan, dah dicatatkan untuk menjaga di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, balik semula kepada pertama tadi, iaitu bagaimana bicaranya makhluk. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, pentingnya bicara makhluk memberi manfaat kepada makhluk, iaitu khusus kepada manusia, beri manfaat kepada manusia. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Orang yang menuntut ilmu ataupun mengajar ilmu, orang ini dia akan dapatkan rahmat, iaitu sayapnya malaikat, dibentangkan sayapnya malaikat, dan mendapatkan doa daripada makhluk di darat dan juga di laut. Yang di laut tu apa? Ikan-ikan.
Ikan-ikan ni adalah adakah ikan saja tak? Kata ulama, maknanya seluruh makhluk di laut akan mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Kata para ulama, hadis ini nak beritahu kalau seseorang memberikan manfaat kepada seseorang yang lain, semua alam akan dalam keadaan bahagia. Maknanya contoh, orang yang menuntut ilmu, dia akan belajar tentang apa? Akhlak. Dia akan belajar tentang akidah. Dia akan belajar tentang syariat. Maka contohlah hari ini, kalau dalam keadaan kita nampak sampah, agama ajar kepada kita perlu bersihkan sampah. Maka dia akan dibersihkan sampah. Kotoran takkan ada, akan terjaga persekitaran, rumput-rumput tumbuh elok, binatang-binatang akan bahagia. Semua itu disebabkan apa? Asas belajar ilmu agama pada waktu tersebut. Sebab itu ikan-ikan, binatang-binatang mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu agama, khusus kerana mereka akan memberi manfaat kepada orang yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bayangkan, kalau kita hidup dengan tidak ada jalan agama, kita akan lihat hari ini orang syirikkan, orang bergaduh, orang akan berperang. Apa yang akan berlaku kepada muka bumi Allah? Habis musnahnya. Maka di manakah mereka akan dapatkan kedamaian pada waktu tersebut? Maka di sini pentingnya untuk menjadikan diri kita orang yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Dalam waktu yang sama, islah nafsak wa du'u ghairah. Kita perbaiki diri kita dan menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Itu poin utama. Maknanya jangan sampai kita ni jadi ustazah, kan, tudungnya labuh, cakapnya pun sopan, Masya Allah, apa khabar, sihat, tak? Kemudian barulah dia kata, oh inilah ustazah, tak payah. Jadilah ustazah dalam rumah tangga dulu. Dalam bab tentang anak solat, dijaga dulu tentang anak solat. Dalam keadaan anaknya nak baca Quran, diajarkan kepada Quran. Maknanya macam mana untuk kalau contoh kita tak boleh baca Quran, anak nak baca Quran, dihantar kepada orang yang boleh mengajar Quran. Cari jalan supaya masing-masing mendapatkan manfaat pada waktu tersebut. Jadi maknanya dalam ruang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak bagi tahu para ulama nak bagi tahu kepada kita, jangan sampai makhluk selain manusia berbicara. Maknanya sampai kalau bicaranya bumi, itu yang akan berlaku. Bicaranya air, itu yang akan berlaku. Bicaranya langit, itu yang akan berlaku. Maka jadikanlah manusia yang berbicara, supaya manusia bicaranya itu adalah berikan manfaat kepada makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya. Jadi sebab itu kata Nabi SAW, sesungguhnya bumi akan menceritakan amalan yang dilakukan di atasnya pada hari kiamat nanti, iaitu nanti setelah mana kita dibangkitkan pada hari kiamat. Ini gambaran daripada para ulama tentang hakikatnya kiamat, Allah saja yang tahu. Maknanya akan bangkit, nanti kita semua ni akan bangun je. Pada waktu itu kita semua akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita buat. Maknanya kita berjalan ni, contoh kita berjalan, bumi akan beritahu ni Hamdali, dia semalam bawa kereta, dia jalan kat sini, dia bawa sekian, semalam dia ngumpat dah, aku dengar dah. Maksudnya sepanjang kita berjalan di padang mahsyar, itulah yang akan diceritakan oleh bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min tadi. Jadi maknanya kena jaga apa yang kita lakukan. Mungkin kita rasa macam perkataan aku ni simple je kot, takkan tu pun nak touching. Jadi maknanya kalau dah memang jumpa kawan yang memang mudah touching, baik kita tak cakap dengan member tu, faham? Memang kalau kita ni kaki gurau tahap dewa punya, memang cakap je ketawa. Member ni pula tak boleh ketawa. Kemudian asyik kena perli, touching. Jadi kalau begitu, jangan kawan, maknanya bagi tahu yang memang sifat dia gini apa semua, yang dia pun sifat gini, maka berlapang dari. Sebab semua itu je akan dipercakapkan oleh bumi pada hari kiamat nanti. Jadi maknanya, apa saja yang kita buat, apa saja yang kita lakukan, kita duduk dekat mana apa semua, sepanjang kita berjalan nak menuju kepada Allah di padang mahsyar, itulah waktu bumi akan bercakap-cakap dan mengkhabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah benda yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Sebab itu pesanan diri saya untuk diri saya lah terutamanya, dan kita semua, carilah pada umur-umur kita yang makin meningkat lah. Dan saya cukup yakin saya paling muda lah setakat ni, siapa yang hadir bersama dengan saya. Maknanya tak ada yang lebih tua daripada saya lah kan. Jadi nak beritahu kita ke arah satu umur yang dah meningkat, carilah satu ruang-ruang untuk kita letakkan kegembiraan itu dalam keadaan terbaik. Maknanya bukan sampai tak boleh kita pergi sukan saja. Maksudnya terus berubah pakai telekung 24 jam kan. Kemudian duduk kat sejadah 24 jam, periuk pun kat sebelah sejadah, masak kat sebelah sejadah.
tu dia bukan nampak tawaduk, tu nampak mangkuk ayun. Faham tak? Dia tak fikir yang sesuai lah waktu tu. Dia nak katanya, jadikan hidup kita ni dengan keadaan terbaik. Maknanya carikan manfaat-manfaat yang mampu untuk bawakan kita akan mendapatkan apa kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat insya-Allah. Baik, kemudian perkara yang keempat. Perkara yang diceritakan oleh bumi ialah berbagai aspek, sama ada amalan-amalan hamba Allah di atasnya sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an yang lalu, iaitu baginda SAW bersabda, mafhumnya, adakah kamu tahu apakah khabar yang diceritakan oleh bumi? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda baginda SAW, perkhabarannya ialah dengan dia menjadi saksi ke atas setiap perbuatan orang, lelaki dan perempuan, yang dilakukannya di atas persadanya. Bumi berkata, pada hari sekian dia telah melakukan sekian-sekian, pada hari sekian-sekian itulah perkhabarannya. Berkemungkinan juga bumi menceritakan tentang muatan yang dihamburkannya keluar, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, mafhumnya, jika ajal seseorang itu di suatu tempat, pasti akan wujud keperluan yang akan membuatkannya pergi ke sana. Apabila sakitnya sudah sampai ke kemuncaknya, nyawanya akan dicabut oleh Allah. Bumi akan berkata pada hari kiamat, wahai Tuhanku, inilah amanah yang engkau perintahkan aku menyimpannya dahulu. Berkemungkinan juga ia memperlihalkan dengan kebenar tentang episod kiamat, sebaik sahaja manusia tertanya-tanya apa yang berlaku kepada bumi. Bumi pun menceritakan bahawa dunia sudah berakhir, jawapan dan era akhirat pun sudah pun tiba. Semua ini seolah-olah memberi jawapan kepada persoalan mereka. Bagi orang kafir ia merupakan janji buruk, bagi orang mukmin ia adalah peringatan. Ini adalah pendapat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Baik, ada tiga. Okey, ada tiga. Di dalam memberikan respon macam mana bumi ini berbicara. Baik, yang pertama iaitu katanya Nabi SAW, macam mana bumi ini bicara, iaitu bumi akan beritahu dia ni melakukan sekian-sekian, melakukan sekian-sekian. Baik, bagaimana pula berlakunya perihal tentang buku catatan amal? Maknanya, kan kita hidup dekat dunia ni jah, ada malaikat kiri kanan. Saya ada, Ajah pun ada. Malaikat Raqib dan Atid. Dia pencatat semuanya. Baik, kalaulah bumi menceritakan detail, apa fungsi tentang buku catatan? Baik, kata para ulama, ini kita memang mohon pada Allah supaya buku catatan kita adalah daripada tangan kanan dan Allah jadikan kita sebagai ahli jannah. Amin. Allahumma amin. Baik. Dalam keadaan kita nak katanya, ni kita ambil gambaran keseluruhan daripada pandangan hadis dan juga daripada pandangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kita gabungkan yang pertama dengan yang ketiga, iaitu pandangan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nanti perjalanan yang berlaku adalah ketika mana manusia berjalan dan disebutkan dalam satu pandangan bahawa manusia ini sedang dibentangkan sepenuhnya oleh bumi Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang dibuat. Maknanya kalau berapa ramai yang berjalan, semua tu akan ditayangkan, maknanya semua akan tengok amalan masing-masing. Sehingga kan dalam satu riwayat disebutkan dalam satu athar, kata dia apa? Dia merasakan bahawa amalan yang dia buat tu orang tengok dia. Yang Allah, orang ni nampak amalan aku. Akhirnya dia jadi rasa malu. Dia akan jadi rasa macam, ya Allah, banyaknya amalan yang disimpan dekat dunia yang orang tak tahu hari ini dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang ni kita hold dulu. Nanti dia akan terkait dengan barang siapa yang menyimpan keaiban saudaranya, maka Allah akan simpan keaibannya pada hari kiamat. Baik, dalam satu waktu, dalam hadis tadi itu terkait dengan apa yang berlaku nanti, iaitu manusia akan ditayangkan, semua akan ditayangkan secara umum. Dia takkan ada apa istilahnya sinema yang private, tak, semua akan ditayangkan umum. Baik, tayangan tadi itu, maka di sini peranan di kita di dunia, siapa yang simpan keaiban saudaranya. Keaiban saudaranya ni nak kata subhanallah, ada satu orang ulama. Dia dah jauh sangat. Nanti Ajah ingatkan saya lah, patah balik tu. Dia macam patah balik jauh sangat tu dah. Dah kat U-turn dekat kawasan Horizon Hill tu. Baik. Dia dah lupa dah semua dah. Allahumma salli. Baik.
Satu orang ulama ni nak cerita tentang uh, menjaga keaiban akan diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat aibnya kita. Baik, satu orang ulama namanya Sayyidina Allahumma salli Hatim Asim, iaitu Sayyidina Al-Asim, iaitu ada gelaran ujungnya Asim itu, iaitu dia ni buat pekak ataupun gelaran dia adalah syekh yang pekak. Saya terlupa nama dia. Sayyidina Imam Hatim Asim itu. Hatim Asim antaranya nama ingat saya. Baik. Syekh ni orang berikan gelaran dia adalah syekh yang pekak. Baik. Kenapa berikan gelaran syekh yang pekak? Kerana satu ketika je, ya subhanallah, satu ketika dia sedang mengajar. Dalam mengajar, tiba-tiba ada satu orang dah habis pengajian, ada satu orang perempuan datang. Perempuan datang ni kemudian dia terkentut. Yang terkentut dia tu menyebabkan anak murid dia ni, subhanallah, anak murid orang dulu, orang-orang dulu tengok tok guru. Tengok tok guru, dia pun sambil tanya kemudian terkentut. Baik, kemudian Syekh macam buat-buat tak dengar. Kemudian perempuan ni yang tak tanya ni kata dia, Syekh, tu pertanyaan aku. Kata Syekh, aku tak dengar pula, kuat sikit suara kau apa semua. Akhirnya perempuan ni rasa bahagia sebab Syekh tak dengar kentut dia, contoh. Baik, nak katanya berapa lama je Syekh ni buat pekak selama mana perempuan tu hidup? Selama 30 tahun. Allah. Sampailah tahun yang seterusnya, pada waktu tersebut, bila mana ada satu orang datang. Dia pun tanya pada Syekh, tanya dengan suara yang kuat. Maka Syekh mengatakan, cukup, aku dengar dah, suara kau perlahan cukup. Subhanallah, kata budak ni yang tanya ni, kata dia, wahai Syekh, kami ni kenal pada kau ni adalah orang yang pekak. Maka aku ni cakap kuat-kuat. Maka kata Syekh, sesungguhnya saat mana aku buat pekak ini, kerana nak menjaga keaiban wanita ini yang datang jumpa aku. Dan wanita ni pula mengaji dengan aku. Dan akhirnya wanita tadi telah pun meninggal semalam, tanggungjawab aku menjaga keaiban dia pada waktu itu telah pun diselesaikan. Allah. Itu jaga kentut. Nak jaga maruah kepada tu. Zaman kita, subhanallah. Bukan kentut saja dah tak dijaga dah. Semua benda. Apa sahaja yang berlaku. Ini bukan cerita pasal kentut tu je. Tapi nak ceritanya, sekecil perkara itu ulama ajar kepada kita untuk mendapatkan menjaga kepada sahsiah atau menjaga kepada keaiban itu kerana risau akan dibuka keaibannya pada hari kiamat. Tak apa kalau di zaman sekarang ini, orang yang kalau tengok rasa isu, seronok betul lah. Dia akan tepuk member peha dia, kau nak tahu tak jah. Dia bila kau nak tahu tak jah, jah tepuk terus peha dia, tak mau. Gitu. Jangan kita pula layan, kau cerita apa, aku pun ada juga. Dia pula ada juga. Jadi dua-dua dia sama regu lah tu, kan? Sama regu. Jadi kalau contoh kita duduk bersama-sama dengan rakan-rakan kita, tak payah cerita orang yang tak ada. Dia siap tanya, yang ni tak datang ke? Kau nak tahu tak? Dia akan jadikan peranankan kehidupan dia adalah seronok untuk bicara kepada orang yang tak hadir atau tidak ada bersama pada waktu tersebut. Maknanya itu adalah tentang jalan salah satu jalan yang kita akan dapat terselamat nanti pada hari kiamat. Bila berlaku perkara ini iaitu kita simpan keaiban saudara kita, apa-apa sahaja keaiban saudara kita yang kita rasa macam itu tak sampai beban pun kepala otak kita. Maknanya contoh, kita dengar jiran kita tu dia pernah campak pasu bunga sebab gaduh dengan lelaki. Contoh. Faham? Tak? Bila dia dah campak tu, dia rasa macam jiran dia kata, ni ada cerita menarik ni. Esok dia jumpa dengan kawan dia. Jiran dia tu, yang pecah tu pasu jiran dia, yang gaduh laki bini jiran dia, kemudian tak terlibat apa pun dia, jadi tak perlu kita sibuk esok cerita tentang keaiban yang berlaku pada jiran kita pada waktu tersebut. Tak perlu nak cerita pada kawan kita, kau nak tahu tak jiran aku, subhanallah, dia punya pasu tu baru beli kau tak, aku rasa baru beli dekat Korea. Nampak dia mula cerita yang nampak macam sweet together lagi tu kan, dia punya power cerita tu kan. Rupanya salah, padahal tak ada cerita apa pun, rupanya nak cerita yang laki bini dia gaduh. Maka ini adalah keaiban yang perlu kita jaga sesama kita. Ini maknanya kawan-kawan kita semua tu kita kena jagalah. Tapi kalau kawan kita tu memang bukan suka, maknanya dia tu memang faham dah dengan keadaan kita, yang kalau contoh dia tengah-tengah bersukan,
kemudian dia ni apa lompat macam lompat katak, tak macam lompat orang yang biasa bersukan. Dia pun kutuk orang tu. Kalau kawan tu tu okey, no problem, tak ada masalah. Tapi maknanya kena ambil kepada manfaat supaya jaga keaiban kita dan jaga keaiban saudara-saudara kita. Kesannya apa je? Dia patah balik. Nampak? Kesan menjaga keaiban kita, saudara kita di dunia, hari kiamat nanti itu bumi akan cerita dan akan ditayangkan gambaran yang jelas apa yang kita buat. Dan pada waktu tersebut kata ulama, semua akan nampak kita punya amalan. Semua kecuali mana-mana orang yang menyimpan keaiban saudaranya, waktu itu dia rasa orang nampak, tetapi Allah tutup pandangan orang lain apa yang telah dibuat waktu apa yang telah dibuat ketika mana di bumi. Allah Subhanahu Wa Taala Allah tutup, nampak dia rasa macam amalan dia tu orang lain nampak tak, Allah tutup walaupun ditayangkan, orang lain takkan nampak amalan kita pada hari kiamat. Sebab apa? Sebab kita jaga keaiban saudara kita di dunia. Itu dia punya hikmah bagaimana nak dapatkan keselamatan, supaya bukanlah nak kata macam kita main tipu-tipu tu je, macam nak ke syurga pun main tipu-tipu sikit, tapi tipulah kan, tak, bukan. Maknanya kita nak dapatkan keselamatan supaya orang lain tak tahu amalan kita kecuali Allah, hanyalah dengan menutup keaiban saudara kita berada di dunia. Itu yang kata Nabi, barang siapa yang tutup keaiban saudaranya, maka Allah akan tutupkan keaiban dirinya pada hari kiamat. Maksudnya tutup keaiban tu apa? Orang takkan tahu apa yang telah pun dibuat pada ketika mana di dunia, melainkan dengan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian itu yang saya gabungkan yang satu dengan ketiga. Kemudian pandangan yang lain, iaitu bagaimana bumi akan menceritakan yang lain pula, iaitu tentang bagaimana bumi ini akan ceritakan apa yang berlaku pada hari kiamat. Maknanya bumi ceritakan detailnya, selepas ni kamu akan hadapnya apa semua. Sebab itu berlakunya perjalanan, pertemuan di padang mahsyar. Kemudian tempat pertama adalah berlakunya pencarian siapa yang akan memberikan syafaat, iaitu Nabi SAW. Kemudian akan berlaku di mana? Di mizan, timbangan. Di sinilah baru kita dapat buku catatan yang dibentangkan, yang mana pada waktu tersebut telah pun berlaku perjalanan tadi, sampailah di mizan, kita cuma ambil bukunya sahaja kerana telah pun disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada tangan kanan ataupun tangan kiri. Maknanya nanti pada hari kiamat tu, ni ajar jangan pula cakap dengan saya lepas ni pula, oh Ambali ni dah pernah pergi kiamat agaknya. Tak, memang taubat lahun. Memang siapa yang pernah duduk kat kiamat tu, na'udzubillah, satu fitnah yang sangat besar. Tapi ini semua daripada hadis Nabi SAW dan pandangan para ulama. Maknanya di mizan itu, di mizan timbangan, kita cuma ambil sahaja, iaitu nombor-nombor yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, kita ambil. Maka waktu tersebut tengoklah, oh rupanya beratnya tangan kanan, beratnya daripada bahagian yang kanan, beratnya daripada kiri, na'udzubillah min dzalik. Maka di situ akan datangnya proses yang kedua, apa dia, iaitu di titian sirat. Di titian sirat barulah kemuncaknya adalah di mana sama ada syurga ataupun neraka, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu gambaran bagaimana bicaranya bumi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, khusus kepada manusia, yang berlakunya pada hari kiamat. Baik, kemudian yang kelima. Pada hari zalzalah, iaitu pada hari goncangan bumi itu atau pada hari kiamat, manusia bergerak dari kubur mereka menuju ke tempat, ini dia dah detail ni, dia dah detailkan. Mereka menuju ke tempat perhitungan, kumpulan demi kumpulan. Mereka pulang dan beredar dari tempat perhitungan ke tempat ganjaran dan hukuman, bondongan demi bondongan. Ini bondongan ni apa ni? Bukan buah. Itu salah. Bondongan, berbondong-bondong saya. Dan hukuman bondongan demi bondongan, untuk melihat lembaran-lembaran amalan mereka atau balasan terhadap amalan mereka, sama ada syurga atau neraka menurut yang sesuai dengan amalan masing-masing. Maknanya pada hari perhitungan nanti itu, kita daripada kubur kemudian pergi tempat perhitungan, kumpulan demi kumpulan ni yang kita akan cari siapa ni? Rasulullah SAW. Yang kita akan cari adalah Rasulullah SAW. Baik, sedikit. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kan cerita
orang semua pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Adam suruh jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim suruh jumpa Nabi Musa, Nabi Musa suruh jumpa dengan Nabi apa Isa, semuanya. Baik. Peristiwa ini dibawakan perbahasan ulama. Kenapa Nabi tak terus datang? Dah tahu memang Nabi yang lain tu, Nabi yang lain, maknanya Nabi yang lain ni memang dah ada dah. Tahu dah memang dia tak boleh beri syafaat. Kenapa Nabi tak terus datang offer diri saja? Contoh gitu. Maka ulama tengok dari segi perbahasan betapa mahalnya tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan sampai hari kiamat pun Nabi letakkan tawaduknya. Baik. Kenapa dengan Nabi Adam? Kenapa dengan Nabi Ibrahim? Kenapa dengan Nabi Musa? Itu para nabi-nabi yang lain semuanya ni. Maknanya semua akan jumpa dengan nabi-nabi yang lain. Baik, maka kata para ulama, Nabi nak bagi isyarat pertama, Nabi tak naklah menjadikan umatnya dulu ni, umat-umat yang ada Nabi ni, sampaikan mereka ni menidakkan Nabi mereka. Maknanya umat Nabi Nuh, takkanlah tiba-tiba dia nak jumpa dengan Nabi Muhammad, mesti dia nak jumpa dengan Nabi dia. Nabi Ibrahim, umat dia, takkan dia nak jumpa dengan Nabi Muhammad, mesti dia nak jumpa dengan Nabinya. Maka Nabi SAW, para ulama kata, betapa hebatnya tawaduknya Rasulullah. Nabi nak suruh umat-umat mereka ni jumpa dengan Nabi-Nabi mereka dahulu. Dan akhirnya nanti barulah mereka akan datang jumpa dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi kata apa? Akulah pemegang bendera yang disebutkan dengan liwa'il hamd. Iaitu bendera ni, dan kata Nabi SAW, semua para Nabi dan bukan seluruh para Nabi. Nabi sebut semua daripada Bani Adam akan berada di bawah bendera aku pada waktu tersebut. Baik. Maka nak bagi tahu kepada kita, saat mana manusia letakkan perkumpulan nanti kita kumpulan umatnya Rasulullah. Baik. Nabi-nabi yang lain semua akan duduk dengan umat-umat yang lain, semua akan cari Nabi mereka. Kita akan cari Nabi kita. Yang di sini specialnya umatnya Rasulullah apa dia? Dia akan dapat daripada telaganya, telaga Kautsar atau telaga Hud, iaitu air minuman yang Nabi kata apa, siapa yang minum takkan haus selama-lamanya. Jadi maknanya kita nak lah juga macam tu kan. Hari ni kita baru minum fresh orange, lepas tu nak kena pantang pula tu, kena tak boleh minum kopi yang gula, kena pakailah macam-macam lah kan, nak kena pantang. Yang ni baik minum yang tu terus tak akan haus selama-lamanya. Baik, kita punya perjalanan nanti dengan Rasulullah. Yang umat nabi-nabi yang terdahulu dia akan dengan nabi mereka. Baru nanti ke muncak hujung, maka baru mereka berkumpul untuk di bawah panji Nabi Muhammad SAW. Baik, habis itu kedudukan kita ni selamat ke tak? Belum tentu. Sebab disebutkan dalam hadis, Nabi memang sayang pada umat. Tapi sampai satu peringkat bila mana Nabi SAW nak sampai, Jibril halang pada waktu tersebut. Waktu kata Rasulullah, wahai Jibril, tu umat aku tu, kata Rasulullah. Kata Jibril, ya Rasulullah, tak. Dia ni umat engkau je. Tapi masa dekat dunia Rasulullah, dia tak ikut pun kau. Ya Rasulullah, dia dekat dunia ni, dia pertikaikan kau. Ya Rasulullah, dia dekat dunia ni, dia macam-macam. Maksudnya beritahu, Jibril beritahu bahawa dia ni umatnya Rasulullah, tapi tak ada hubungan langsung namanya hubbun Nabi, ataupun ati'un Nabi, ataupun ittiba'un Nabi. Maka mereka ini, kata Nabi SAW kepada, wahai Jibril, kalau gitu kau biarkan dia dan masukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Jadi maknanya jadikan hubungan kita ni supaya kenal dengan Nabi. Anak-anak kita ni biar kenal Rasulullah. Janganlah si nak kenal artis-artis K-pop lah, pop lah kan, yang polypop lah, apa benda semua tu tak payahlah. Ada nak katanya, jangan jadikan anak kita ni sampai hujungnya nanti dia akan tarik kita ke neraka, na'udzubillah. Jadi jadikan segala jalan. Kenalkan Al-Quran, bagi tahu ni Quran ni mukjizatnya Rasulullah. Tapi jangan tazkirah panjang-panjang dekat anak. Aja pening anak tu. Nah, qala Allah Taala, qala Nabi, tak payah. Anak-anak kecil tu tak payah nak qala Allah, qala Nabi, tak payah. Dulu mak saya kalau ngajar saya tak ada cerita berdasarkan hadis sahih. Tak payah, tu gedik. Mental ketawel, pang baru tahu. Tak payah nak hadis sahih ke apa ke semua tu, tak payah. Tegur saja, tegur, bagi tahu yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Anak pula kalau belajar, contohlah belajar, mak dah bagi guide apa semua, tiba-tiba anak pula tanya, hadis sahih ke tak nak? Mak, meh, pipi kau sahih tak sahih tu. Nak katanya anak yang belajar sama juga, nak kata tak payah nak sebut sahih tak sahih. Maknanya selagi itu ada kebenarannya, selagi itu ada manfaatnya dan ada memang jalan kebaikannya, maka itu akan dapatkan jalan keselamatan. Ajar tanyalah mak-mak, ajarlah sendiri masing-masing lah yang masih ada mak. Ataupun ambil lah pengalaman mak-mak kita dulu kan. Macam mana ajar kita, ada pernah ngajar tajwid tu, contoh kan.
mak kita baca salah. Mak kita ada tak cakap sesungguhnya ini adalah idhar halqi. Pangkatnya ada di sini, makhrajnya di dekat dalam. Sifatnya adalah sifat sekat. Huruf sin adalah sifatnya syiddah, ada tertahan. Mak ai tak jumpa kita nak sebut. Faham tak? Jadi mak kita ngajar apa dia? Panjang, pendek, dengung. Dengung tak cukup. Ada. Ajar gitu je lah khalas. Barulah nanti proses dia belajar yang lebih dalam. Jadi kita ni ialah maklumlah kita pun baru nak belajar kan. Kadang-kadang tu pun terlupa istitolah lah dengan tasydid lah apa semua. Pandangan peribadi saya je, tak perlu belajar tu dulu. Kalau baca pun tergagap-gagap. Tak, baca tergagap-gagap wati tu sampai 5 minit nak tunggu what wati tu kan, nak baca wati tu punya lambat. Tak, kalau Ajah dengar pertandingan Allahumma salli ala Muhammad dekat, dia buka live lah, tapi Ajah tak tengok lah, tapi live tu anjuran Pasir Gudang punya majlis pemandaran lah. Yang masuk pertandingan tu saya tak tahulah, rasa macam baik-baik ngaji dululah. Rupanya pergi kelas, Masya Allah, hebat, bagus belajar tentang istitolah lah, tasydid lah, mat lazim harfi, mat lazim kalimi muthaqal mukhaffaf, semua kau hafal. Tiba-tiba dia baca alakumut takatsur, amboi thun kau pang pun kau tahu celah mana ada waw kat situ tu. Jadi nak katanya kalau kita rasa benda tu tak, jadi kita belajar yang asas saja. Baik, macam mana ke sana pula dah pergi dah. Apa tadi? Tak apalah. Cerita Rasulullah tadi. Macam mana ke sana pula dah. Jadi nak katanya apa sahaja hubungan kita tadi, maksudnya akan dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Jadi untuk kita umatnya Rasulullah, kita akan duduk dengan Rasulullah. Tapi di situ akan ada penghalang. Jadi jadikan setiap amalan untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita adalah balikkan semula dengan hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah apa-apa jalan pun. Ambillah apa-apa jalan untuk kita kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Dr. Wahab Al-Zuhaili, maknanya nanti kita dah berjalan, kita dah bersama dengan kumpulan. Kemudian dan beredar pada waktu tersebut, dan akhirnya daripada tempat tadi perkumpulan dia akan pergi ke tempat perhitungan. Baik, perhitungan tu di mizan, sama ada ganjaran kita syurga ataupun neraka. Jadi untuk lepas titian sirat adalah dengan syarat mizannya kita nanti pada hari kiamat. Maknanya dekat mizan amalannya dicatatkan di mana keadaannya kanan ataupun kiri, maka waktu itu nanti akan berlakunya titian sirat. Di situlah sama ada akan dapatnya syurga ataupun dapat neraka. Dalam hadis Nabi SAW, ada orang yang lalu titian sirat dengan sepantas peti, lajunya kuda, atau seumpama ada yang merangkak dan seumpamanya. Maka kita mengharapkan kita cukup yakin tahu bahawa amalan kita ni tak banyak aja amalan kita. Bukan kita lah, saya lah, Ajah banyak, Masya Allah. Saya tengok muka Ajah lah, muka kelas online je dah sekarang ni. Sama ada online majlis ilmu ke, online untuk berniaga ke, online masak ke kan. Memang Ajah lah orangnya. Maknanya masing-masing nak kerja dapatkan ilmu. Baik, maknanya kalau kita ni, kita sedar dirinya, kita akan susah aja untuk dekat titian sirat. Tapi yang kita harapkan apa? Kita tak tahu kita nak laluan mana sebenarnya, kelajuan mana. Tetapi ambillah hadis Nabi, kata Nabi SAW, aku akan berada di mizan, aku akan berada di titian sirat. Jadi kita harapkan apa? Kenal Rasulullah, supaya nanti kita nak lalu Nabi yang akan dapatkan tangan kita untuk selamatkan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ini disokong oleh sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam mafhumnya, pada hari kiamat setiap seorang akan menyalahkan diri mereka sendiri. Ini berlakunya setelah kiamat. Awal tadi kan kita cerita, dia akan salahkan benda-benda yang lain. Hari kiamat nanti dia akan salahkan dirinya sendiri. Jika dia seorang yang baik, dia akan berkata, kenapalah aku tidak menambahkan kebaikanku? Jika dia bukan orang yang baik, dia akan berkata, kenapa aku tidak meninggalkan maksiat? Jadi dua-dua ni dua-dua perkara akan disalahkan dirinya sendiri pada waktu tersebut. Ini berlaku ketika mereka melihat dengan sedar terhadap ganjaran dan juga hukuman. Allah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah bukakan pandangan hati kita untuk melihat setiap ganjaran daripada Allah melalui amalan-amalan yang baik dan juga ancaman-ancaman Allah supaya kita meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Amin Allahumma amin. Baik. Kemudian yang keenam,
Setiap orang yang melakukan amalan kebaikan di dunia, sama ada kecil atau yang besar, dia akan dapat melihatnya dengan matanya atau Allah akan memperlihatkan kepadanya pada hari kiamat. Setiap orang yang melakukan kejahatan di dunia walau sedikit mana pun, dia akan dapat melihatnya sendiri atau Allah akan memperlihatkannya kepadanya pada hari kiamat. Berkemungkinan juga ayat berkenaan bermaksud seseorang itu akan mendapati balasannya sama ada baik atau buruk. Manakala orang kafir pula sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini, segala kebaikannya akan terhapus dengan kekufurannya dan akan dilontarkan semula ke mukanya pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti. Orang-orang kafir ni daripada awal mati dia. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, hidup dekat dunia ni dia akan dapat kemewahan, kesenangan, kebahagiaan, seronok orang kafir. Tapi bila mulanya sengsara, sangat mana dia mati. Allah sebut dalam Al-Quran, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikah. Ketika mana kamu ni tak nampak. Maksudnya Allah bagi tahu ni betapa dahsyatnya sebenarnya kalau kamu boleh tengok. Allah kata apa? Walau tara idh yatawaffal ladina kafaru. Ketika mana orang kafir ni nak mati ni kata Allah, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harim. Kata Allah, wajah mereka ni bukan sahaja pada hari kiamat ni. Allah kata apa? Waktu dia nak mati ni kata Allah, al malaikatu yadribuna wujuhahum. Muka-muka mereka ni akan dipukul oleh malaikat. Yang pukulnya malaikat siapa je? Malaikat maut. Malaikat maut tu, malaikat yang besar dia, malaikat maut ni apa? Malaikat Israel. Israel kan. Malaikat Israel ni je, dia lagi besar daripada Jibril alaihissalam. Katanya daripada malaikat dia bawah daripada Jibril alaihissalam. Sebab Jibril, Mikail, Israfil, Hamlatul Arash. Malaikat Israel ni di bawah. Besarnya Jibril macam mana je besar dia? Besarnya tertutup ufuk kalau buka sayapnya satu. Maknanya besarnya Jibril alaihissalam. Daripada besarnya malaikat yang namanya Israel, waktu tersebut akan dipukul wajahnya orang kafir. Katanya para ulama, Allah Subhanahu wa taala sebut yang tu sebagai satu kiasan. Maknanya dia akan diseksa sampai mana dia mati. Pandangan yang kedua, ya, memang dia dipukul pun. Macam mana keadaan pukulnya? Wallahu taala a'lam bisawab. Jangan aja tengok pula kawan aja lepas ni Eng Song Pong satu meninggal kan. Meninggal, betul mati tu kan. Ataupun geng India kita mati tengok, lah mana malaikat tak ada pukul? Jadah. Jangan cari pula tu. Jangan pula cakap tahu ni malaikat tak ada pukul pun, tengok muka tenang je. Oh, mati dalam iman lah, sudah naya. Jadi nak katanya dalam keadaan perkara tersebut kita tengok orang kafir memang akan mati dipukul. Samalah juga macam ni siapa tu pemain bola tu Maradona tu mati. Oh, yang masing-masing telah kembali ke rahmatullah. Nah, ada seorang pemain bola sepak tu ke rahmatullah, jadah dia kafir. Rahmat Allah celah mana dia dapat? Nak katanya hari ni, nak katanya bagi tahu kepada kita yang kafir tu mati memang mati musibah. Daripada awal sekalipun sampailah kiamat, maksudnya dipukulkan apa? Muka mereka, wa adbarahum, dan belakang mereka. Wa dhuqu adzabal harik, dan akan diberikan kepada azab yang pedih. Hari kiamat nanti, kata Allah, kata pengarang kita apa dia? Orang kafir akan segala kebaikannya terhapus dan disebabkan kekufurannya akan dilontarkan balik ke mukanya pada hari kiamat. Maknanya contoh yang dia derma akan dilemparkan balik ke mukanya. Apa sahaja amal baik orang kafir je akan dilemparkan. Berbanding orang beriman, kebaikannya akan dipandang tinggi oleh Allah walau sekecil apa pun kebaikan. Ada macam contoh ajar ni kan yang dekat dalam online ni kan. Saya macam nak tukar muka. Kenapa muka aku seorang je aku tengok ni? Macam mana nak mencang gambar-gambar yang ramai-ramai tu? Ada tu? Dia macam ramai-ramai tu kan yang biasa orang print. Yang tempat view kat tepi tu. View dekat, saya tak sure laptop apa Ustaz guna. Sebelah kanan, atas atau bawah dia ada view yang ada kotak kecil-kecil tu. View. Cuba Ustaz tekan. Nanti nampak muka tu. Semua. Dah aku ingat aku kuliah seorang-seorang dia tadi ni. Ada semua. Okey. Kita habiskan baik. Nak bagi tahu ni lah. Kalau sepanjang kelas ni kita senyum, sepanjang kelas ni kita macam yang senyum sikit tu macam macam tu kan. Tu pun akan dapat pahala daripada Allah. Faham? Oh, barulah nampak semua.
Oh, okey lah, okey. Sihat semua je ha lah. Okey okey. Okey okey. Okey. Bunyilah batak aku ni. Allahu Akbar. Okey. Baik. Sebab beberapa kali minggu ni muka saya dengan Dr. Ribah sebelah tepi tu. Dah kelas ni kelas saya dengan Dr. Ribah saja ke atau kelas lain kan? Tapi bila saya tengok Dr. Ribah update dalam Facebook ni ramai pula. Dia macam nyorok-nyorok gitu. Jin mata Ustaz, tunjuk. Ustaz boleh adjust yang bahagian pin tu. Kalau Ustaz nak nampak muka Ustaz saja, letak pin. Kan dia ada pin tu. Saya tengok muka saya pun beri lah doktor. Saya tengok muka saya lah. Saya Okay. saya pun Kalau tak remove pin tu nanti nampak muka semua orang. Okay. okey, baik. InsyaAllah. Kita kena belajar lagi lah. Terima kasih banyak. Cuma Dr. Ribas yang belakang dia semalam hutan. Yang lepas hutan, yang ni dekat pokok buku pula kan. Ada. Tukar background. Boleh tukar background Ustaz. Zoom. Okey, baik, insyaAllah. Nanti kita jumpa, saya tukar zoom pula belakang. Segitu. Baik, insyaAllah. Baik. Kita habiskan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi maknanya pada hari kiamat nanti, orang kafir akan dilemparkan, orang beriman akan dipandang amalannya tadi. Baik, kemudian dia akan memperoleh hukuman terhadap kekufuran atau kejahatan yang dilakukannya. Mereka diseksa berdasarkan kejahatan masing-masing. Awal kejahatannya pada kufur kepada Allah. Maknanya yang lain-lain itu dah tak diterima dah. Maknanya kufur kepada Allah itu adalah seburuk-buruk kejahatan yang dilakukan. Makna umum ayat ini kekal dalam bentuk umumnya, tetapi kebaikan-kebaikan orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkeluar dari umum ayat ini. Baik, satu adabnya kita yakin bahawa orang kafir buat baik mana pun Allah tak akan terima. Tetapi untuk kita, contoh kalau jiran kita orang bukan Islam, bagi kita limau, bagi kita buah, jangan kita tak ambil. Jangan sampai kita ambil, kita cakap, sia-sialah. Hang ni kesian. Bagi kat aku macam-macam. Hang tahu tak nanti kat akhirat nanti hang kat mana ke punya amalan hang. Tu dia, ada ceramah pula. Tak payah. Jadi kita ambil dan hargai sebagaimana adab yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Nabi kalau dapat pemberian, sehingga kan diracun, na'udzubillah min dzalik, iaitu pada Rasulullah SAW yang menyebabkan sakit Rasulullah, diberi oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Maknanya Nabi kalau dapat makanan, ambil. Nabi dapat pemberian, diambil. Semua itu adalah sebagai satu penghargaan kerana hubungan manusia dengan manusia. Antara dia dengan Allah, biar antara dia dengan Allah sahaja yang akan Allah hitungkan pada hari kiamat. Baik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata berkenaan dengan ayat faman ya'mal, iaitu faman ya'mal, barang siapa yang melakukan sesuatu amalan. Ini adalah ayat yang paling muhkam, iaitu tegas, muhkam iaitu sangat tegas di dalam Al-Quran. Para ulama bersepakat tentang keumuman ayat ini. Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu berkata, Allah telah menurunkan 2 ayat kepada Nabi Muhammad SAW yang menerangkan segala kandungan Taurat, Injil, Zabur dan lembaran-lembaran lain, iaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa mithqala dzarratin syarran yarah. Nabi SAW sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu menamakan ayat ini sebagai Al-Jami'ah Al-Fazzah, iaitu rumusan serba lengkap yang sangat unik. Ini adalah diletakkan sebagai penutup bahawa faman ya'mal adalah ayat yang sangat tegas. Maknanya jangan main-main dalam bab amalan sekecil apapun, apatah lagi yang besar pada waktu tersebut. Dan ajar kita hati-hati dengan zaman kita hari ini dengan fitnah yang sangat dahsyat. Kata guru kami Fadlatul Syekh Dr. Yusri Rusydi Al-Hasani hafizahullah, pada hari kiamat ni maknanya pada zaman fitnah ini, hatta fitnah Dajjal, orang yang hafal Quran pun akan terjerumus. Orang yang hafal Quran pun akan terjerumus. Kecuali orang yang ada dalam hatinya cinta Rasulullah dan cinta ahli baitin Nabi SAW, iaitu keluarganya Rasulullah SAW. Jadi jadikan hubungan kita ni segera kembali semula, segera letakkan hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita akan terselamat. Satu. Yang kedua berkaitan dengan besarnya ayat tadi ini, maknanya faman ya'mal, iaitu tegasnya ayat Al-Quran. Maka ambillah sekecil-kecil perkara yang kalau itu memudaratkan, maka segera ditinggalkan untuk kita dapatkan keselamatan dan juga tidak akan ada perhitungan pada hari yang kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi tamat ataupun habis surah yang ke-99. Surah yang ke-99 bukan 99 surah dah kita baca ni. Tak, surah yang ke-99. Jadi insya-Allah kita masuk kepada surah yang baru nanti,
iaitu surah Al-Adiyat. Surah ni cerita tentang mensyukuri nikmat Allah, tentang apa nama dia, apa respon kita akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala nanti. Dia cerita tentang nikmatlah, menghayati nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita pada hari kiamat dan diberikan amalan kita adalah amalan yang terbaik, akan dibawakan dihadapkan amalan kita pada hari kiamat dengan amalan yang terbaik. Allah simpan keaiban kita, Allah simpan keaiban kita, Allah simpan keaiban kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita natijah yang terbaik untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ada persoalan? Okey, siapa yang nak tanya boleh on mic Siapa-siapa yang nak tanya boleh unmute. Saya dahulu dengan satu soalan Ustaz, saya nak tanya. Mungkin Kak Rawiah nak tanya, saya nak tanya satu dulu. Istidraj ni adalah apa yang Allah bagi nikmat pada kita tapi Allah tak redha kan Ustaz? So macam mana dalam kita punya kehidupan seharian kita nak bezakan sama ada benda ni istidraj ataupun sama ada kurniaan nikmat Allah ni Allah redha pada kita. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitab beliau Adab Sulukil Murid. Apa kata beliau? Kata dia, sesungguhnya untuk mengetahui kepada istidraj ini adalah sesuatu nikmat ataupun pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala setelah kita lakukan kemaksiatan. Nikmat yang kita dapat setelah kita melakukan kemaksiatan. Dan nikmat itu sangat mudah untuk kita dapat. Maknanya pemberian daripada Allah itu sangat mudah untuk kita dapat. Dalam waktu yang sama kita makin dipandang tinggi oleh Allah. Kita akan nampaknya orang makin pandang tinggi kepada kita, makin pandang. Maka itu kata Imam Al-Haddad adalah sebagai salah satu tanda istidraj. Maknanya contoh ginilah, contoh saya ambil pada zaman belajar saya. Nak kata bukanlah kawan saya itu istidraj ke tidak, tapi gambarannya saya tengok guru kami pun mengatakan itu adalah gambaran, maknanya asas kepada istidraj. Masa kami hafal Quran, kita ni duduk subhanallah, memang ya Allah nak hafal Quran tu jangan sangat susah. Nak kena duduk tak jumpa ayat, terbelit, wawnya depan, waw belakang, dengung hilang, panjang, semua susah. Maka adalah bicara kawan saya ni, kata dia, kita tak payah susah sangat, tak payah hafal pun. So malam tu pergi ke keluar, pergi lepak, pergi ngeteh, kemudian pergilah macam-macam, pergi jalan apa semua, sampaikan macam-macam benda yang kami nampak waktu tersebut lah, maknanya dengan duduknya di Kuala Lumpur sekian. Akhirnya balik tengok-tengok, makin senang pula ngaji Quran. Bukan senang ngaji, makin senang hafal. Jadi akhirnya bila mana kami ni duk senang sangat hafal, akhirnya terdetik dalam hati waktu tu cakap, kalau gitu tak payah sungguh lah buat macam tu lah, senang hafal. Maka akhirnya sampai pengetahuan kepada guru kami Fadlatul Syekh Dr. Yusri Mazlan, sekarang ni imam besar dekat Negeri Sembilan. Maka kata Syekh, kata dia sebut bahasa Negeri Sembilan dia, engkau ni malam tadi kau buat apa, kata dia. Saya cakap lah, ngulang apa semua. Kata Syekh, dah engkau ni mesti kau buat maksiat tu, Allah bagi kau Quran ni. Jadi Quran yang kau dapat nanti dia hilang. Maknanya walaupun dapat dia akan hilang. Jadi salah satunya maknanya kita rasa macam makin senang pula hafal. Rupanya setelah kita buat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu salah satu tanda yang mana kita tengok, kalau kita nak tahu benda tu nikmat atau rahmat atau tidak, maknanya duit kita dapat, rezeki yang bertambah, maka dalam masa kita boleh cukup untuk semuanya, itu adalah tentang nikmat pemberian daripada Allah. Tapi hati-hati bila mana nikmat itu berlaku setelah kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi itu gambaran awal, gambaran kasarnya doktor. Maknanya kebiasaan yang berlaku adalah setelah mana perkara tersebut, maknanya Allah akan bagi lagi. Kalau dalam bahasa ulama tasawuf kata dia apa? Allah bicara langsungnya beginilah, kau nak ambil. Tapi dalam waktu sama Allah tak pandang pun kita pada waktu tersebut. Jadi na'udzubillah lah. Jadi mudah-mudahan kalau ada nikmat yang kita ada, kita dapat, Allah pandang kita. Apa tanda Allah pandangnya? Allah berikan sesuatu yang untuk kita ingat pada dia. Sakit mungkin. Tapi jangan harapkan sakit saja. Kita ni bukan macam makam wali-wali dulu yang memang Allahumma salli ala Muhammad, seorang ulama tu, Imam, Allahumma salli zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu. Imam Ahmad bin Hanbal kata saya yang doa dia, tinggalkan sikitlah sopak ni.
tinggalkan sikit supaya aku ni tanda ingat tak, kalau kita macam makam tu, luar biasa lah kan. Dan kita jangan minta sakit, ya Allah sakitlah, bagi aku sakit Allah sebab aku ni nak rapat dengan tak. Banyak lagi cara jalan untuk kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak tu Allah a'lam. Ada lain? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit. Mula-mula saya minta maaf. Video saya tu sebenarnya komputer ni rosak. Jadi saya tak boleh on gambar saya lah. Dia suara sampai ni. Suara saja boleh. Okey. Suara Okey. jauh ni Ustaz, Kak Dini daripada KL ni. Dari KL ni. Okey, baik. Ya. Saya nak tanya Ustaz, kita selalu berdoa untuk diberikan peluang untuk taubat nasuha pada akhir-akhir hayat kita. Untuk mendapatkannya Ustaz, apa amalan yang perlu kita buat? Contohlah saya kata, pada umur kata dah lebih 60 tahun ni, kita amalkan solat taubat lah. Tapi yang biasalah, kita tak kata taubat nasuha. So perbezaan antara taubat biasa dengan taubat nasuha, dan kita nak dapat pengakhiran tu. So apa langkah-langkah kita yang sebenarnya, sebab saya ni buat je tapi blur je. Tak sebab faham buat taubat je tapi tak faham orang kata detailnya lah. Itu je Ustaz. Baik. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Pertama, satu amalan yang Allah berikan kepada kita yang boleh dibuat sepanjang masa, satunya adalah taubat. Baik, taubat ni dia perlukan awal adalah disebutkan dengan an-nadam. Nabi sebut an-nadamu taubah. An-nadam ni apa? Dia rasa menyesal. Jadi kalau kita nak rasakan jalan taubat kita, dia ada rasa menyesal. Berbanding dengan orang yang solat sunat taubat, semayang, tapi dalam hati ni tak rasa menyesal pun apa dia buat yang lepas. Maknanya ni saya ambil secara ringkasan lah daripada Imam Al-Haddad, daripada kitab Adab Sulukul Murid juga. Jadi nak katanya, pertamanya adalah tentang taubat. Baik, maknanya awalnya mesti dengan an-nadam. Baik, kalau ditanya macam mana kita nak dapatkan pengakhiran yang terbaik, maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kita akan dimatikan dengan apa yang kita selalu buat. Jadi macam contoh je, ajarkan duduk majlis ilmu je, contohlah. Bukan contohlah, memang ada duduk dalam majlis ilmu. Kemudian kita selalu buat apa? Tolong orang. Kita buat ngaji Quran, datang apa sahaja, maka mudah-mudahan salah satu perbuatan baik itu yang menyebabkan kematian kita. Baik, kita pun cakap, lah habis tu kawan saya duduk bersuara matinya dekat UK tu, contoh. Ada itu bab kematian, bab mana dia mati, mana tempat mana dia mati, cara macam mana dia mati, itu terpulang daripada Allah SWT. Kerana itu adalah ajal ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi yang kita nak macam mana keadaan kita mati adalah apa yang kita lakukan. Maknanya kalau contoh asyik terpelantar, mak kau hijau, bapak kau lah kuning, habis semua itu yang melatah dia sepanjang hidup dia. Jadi kita risau itu yang kita akan mati nanti. Jadi maknanya apa amalan yang akan menyebabkan kita mampu ucapkan syahadah, sembahyang, apa lagi Quran, dalam majlis ilmu, tolong orang, maknanya yang akan memberikan manfaat kebaikan yang kita mampu untuk ucapkan kalimah syahadah. Itu salah satu jalannya. Salah satulah, banyak lagi jalannya. Jadi maknanya kalau ditanya macam mana kita nak ambil kalam daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu apa yang kita lakukan di dunia itu yang akan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berkenaan dengan taubat biasa dengan taubat nasuha. Baik, taubat yang biasa itu adalah itu dituntut untuk kita buat setiap hari. Setiap hari itu je tak ada masa. Nak buat lepas asar ke, nak buat apa semua. Iaitu kalau lepas asar dilarang solat, maka kita buat dengan jalan taubat berzikir. Maknanya taubat itu adalah dengan kepelbagaian. Dimulakan dengan menyesal, kemudian kita buat taubat istighfar, berzikir, berdoa, itu semua adalah jalan taubat. Bermakna taubat tu tak ada yang khusus. Maknanya taubat ni dia tak ada yang khusus. Maknanya kalau contoh ada orang tu memang bertaubat dengan istighfar. Saya tengok ada satu jemaah saya yang dia boleh sembahyang daripada waktu syuruk sampai pukul 8.30 pagi. Oh subhanallah. Kalau saya ikut dia, oi, siap tepuk dah ji, jom balik lagi, penat lagi. Tak? Tapi nak katanya dia ada boleh dengan jiwa dia sembahyang. Jadi kepelbagaian taubat itu bukan dengan solat sahaja. Tetapi kelaziman amalan terbaik adalah solat. Kerana dalam solat tu ada baca Quran apa semua sekian. Baik. Maka apa beza dengan taubat nasuha? Taubat nasuha ini adalah taubat yang dilepaskan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Maknanya dosa besar tu
baru masuk kepada bab taubat nasuha. Maka taubat yang biasa adalah tuntutan untuk kita setiap hari, sebagaimana istighfar itu adalah jalan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kalau dikatakan macam Ajar sebut tadi kan blur kan, bukan Ajar seorang je blur, saya pun kadang blur juga kan. Jadi maknanya maksudnya kita bawakan diri kita, apa sahaja jalan taubat teruskan, maknanya apa sahaja jalan kaedah, tetapi jangan kita tumpukan kepada solat saja. Maknanya kalau contoh dalam musafir, macam mana kita nak letakkan sentiasa bertaubat adalah dengan istighfar contohnya, berselawat contohnya, doa, zikir atau seumpamanya, maka itu adalah jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, selesai? Terima kasih Ustaz. Saya nampak Ajar Rawiyah angkat-angkat tangan. Tunggu ke atau babai? Tunggu sekejap. Mikrofonnya tak hidupnya. Ajar jangan suruh try saya boleh dengar bicara Ajar. Okey, Kak Rawiyah unmute. Unmute mic. Okey. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Di muka surat 364, dia ada tulis di sini bumi menceritakan perkhabaran melalui gegaran, gempa dan pengeluaran mayat-mayat. Dan seterusnya, sesungguhnya bumi akan menceritakan setiap amalan yang dilakukan di atasnya pada hari akhirat nanti. Okey, adakah penceritaan itu pergi kepada individu atau kepada kaum-kaum, dan kita adalah di antara pengikut Nabi Muhammad, betul ya? Ya. Dan pada saat bilakah penceritaan itu benar-benar berlaku? Adakah pada awal kiamat atau pada penghujung kiamat? Sebab kalau kita tahu bahagian yang awal-awal tu turunnya Imam Mahdi, kemudian adanya Dajjal, adanya Isa, Ya'juj Ma'juj dan lain-lain semua sekali lah. Ya, dan sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran, bila saya baca, saya banyak dengar, saya banyak kumpul lah, maksudnya hari kiamat tu ada hari kiamat, ada hari berbangkit, hari pembalasan dan juga hari macam-macam hari lah. Ya, hari keputusan, hari berkumpul, hari perhitungan, hari ancaman dan macam-macam lagi. Okey, soalan saya, adakah amalan kita ini masih dikira lagi di sepanjang permulaan tiupan sangkakala hingga kepada Darul Qaror itu, iaitu pada negeri yang kekal selepasnya tu? Masya Allah. Terima kasih banyak Hajah Rawiyah Mustafa Kamal. Baik. Baru saya nampak tau semua nama-nama ni tau. Baru saya nak kenal nama tu. Cuma ada nama tu tadi siapa Ada nama Oppo. Siapa hantar tadi? Ada mana tu tadi? Ada tak boleh. Dia malu letak nama dia tu. Malu. Okey. Okey, baik. Saya kembali soalan dengan Hajah Rawiyah insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama, adakah dia berlaku individu ataupun berkumpulan? Dia akan berlakunya individu. Ini bukan pandangan saya je, ini pandangan ulama-ulama tafsir. Kalau pandangan saya memang taubatlah, mudah-mudahan saya akan selamat daripada hari kiamat. Yang katanya para ulama tafsir kata ia akan berlaku kepada individu. Maknanya segala tayangan-tayangan itu berlaku adalah saat mana manusia seorang tu saja akan nampak amalannya. Nak bagi tahu di situ betapa detailnya nanti pada hari kiamat, Allah catatkan. Kita cubit orang, kita cuit orang, mata kita kenyat dekat orang, tu semua akan ditayangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Ya, soalan yang kedua tadi berkenaan dengan adakah kita akan adakah dia berlaku, iaitu berlaku saat mana awal kiamat atau pertengahan kiamat ataupun akhir kiamat. Baik, benda ni berlaku setelah mana habis manusia dihancurkan, habis dunia dihancurkan. Bermakna ia melalui kepada fasa alam yang terakhir. Alam ni kita ada alam pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzakh, yang keempat alam akhirat. Jadi penceritaan tentang tayangan-tayangan tadi ni adalah berlaku hanya pada alam akhirat. Dekat dunia dia takkan berlaku. Maknanya alam akhirat itulah yang nanti akan ditayangkan, akan berlaku apa semua itulah. Jadi maknanya alam akhirat itu yang akan berlaku. Jadi itu maksudnya jawapan yang telah pun kita letakkan tadi itu.
Maknanya apa saja bukti, semua itu akan berlaku pada kiamat. Dunia dah tak ada dah. Alam barzakh pun dah tak ada. Maknanya kita masuk kepada alam yang baru, iaitu padanya alam akhirat. Ajar boleh baca buku satu kitab, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi buku kitab tu susah nak jumpa. Dia cerita peringatan umur insan. Peringatan umur insan yang dikarang oleh Imam Al-Haddad. Tajuk kitab dia panjang. Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqati al-a'mal. Tapi tajuk Melayu dia peringatan umur insan. Dalam Google dia ada, cuma PDF tu saya cuba cari dia tak ada lah. Dia ada terjemahan dah dia punya kitab tu. Jadi dia cerita detail tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Jadi kalau ditanya tadi soalan terakhir apa tadi Jahil tentang hari-hari yang macam-macam tadi tu. Jarawiyah yang dikatakan ada hari kebangkitan apa semua. Apa soalan terakhir tadi? Dia try lagi. Dia ingat kita boleh dengar agaknya. Unmute. Okay. Dah. Okay. Adakah amalan kita masih dikira walaupun dah hari akhirat hingga kepada ke negeri yang terakhir? Okay. Sebenarnya para ulama ada khilaf. Bukan khilafnya maknanya semua memberikan pandangan. Adakah amalan kita ni dah ada kira lagi ataupun tidak? Pertama, pada hari akhirat tu bukan hari amalan lagi dah. Dia hari perhitungan dan hari nikmat ataupun adab. Maknanya tak ada lagi cerita tentang hitungan. Jadi macam bila hari terakhir kita beramal, satu adalah sebelum nyawa kita dihalkum. Selagi itunya insya-Allah taubat kita semua akan bersedia diterima. Tetapi kalau hidupnya sampai pada hari kiamat, kata para ulama sehingga binatang yang namanya dabbah itu berikan tongkat Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa cincin Nabi Sulaiman, di situ sahaja adalah fasa habis amalan manusia. Pandangan yang ketiga kata dia tak. Pandangan ketiga, matahari terbit daripada barat itulah habis, khalas, dah tak ada amal lagi dah. Maknanya kalau buat pun dah tak ada apa-apa catatan. Maknanya proses untuk sampai kiamat daripada awal terbit matahari daripada barat, itulah fasa yang majoriti mengatakan pandangan yang masyhur adalah matahari terbit daripada barat tadi. Di situlah permulaan manusia dah tak ada amal lagi dah. Yang mereka nanti adalah hanya balasan untuk bertemu pada hari kiamat nanti. Boleh ajar Rawiyah? InsyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak semua. Minta maaf salah silap. Ada lagi soalan ke? Ada kan? Alhamdulillah. Nampak muka ketenangan dan kesenangan di situ semuanya. Dan insya-Allah kita jumpa pada pertemuan minggu hadapan. Kita harapkan bulan 12, 6 hari bulan 12 ni akan ada kelapangan lah untuk saya cuba aturkan pengkhataman kitab. Dan ada pengkhabaran besar yang perlu dibuat, tapi bukan sekarang lah untuk saya maklumkan. Tapi insya-Allah panjang umurnya bulan 1 nanti kita akan buat pertemuan, bukan pertemuan lah, maksudnya bersemuka. Di situ kita akan maklumkanlah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih kepada pendengarannya. Terima kasih kalau ada di hadapan saya ni yang bersama dengan saya para alim ulama, para asatidah, ustazah yang kalau ada silap bicara mohon teguran. Manfaat bagi orang beriman insya-Allah. Jadi kita tangguhkan 10.30 dah. Jadi kita tangguhkan terus dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Terima kasih. InsyaAllah jumpa pada masa akan datang. Aku nak qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.